Kamu buat report berdasarkan kepada apa? Berdasarkan laporan akhbar. Kamu mengaku kamu yang buat report? Iya. Adakah ini salinan report kamu? Iya. Sila duduk. Habis. Peguam bela pula bangun. Hanifah Maidin. Dia kata kamu boleh berdiri? Boleh. Kalau tak boleh berdiri sila duduk. Sebab saya nak tanya banyak ni. Peguam kita mula tanya, kamukah yang buat report terhadap Muhammad Sabu? Ya. Di balai polis mana? Balai Poli Rau. Dulu pekerjaan kamu sebagai apa? Saya pensiun sebagai kopral polis. Bagus. Inikah report kamu? Ya. Bacakah report? Dia pun bacalah. Kemudian report kamu berdasarkan kepada apa? Dia kata akhbar utusan. Baca akhbar utusan? Dia pun baca. Muhammad Sabu menyokong pasukan komunis yang menyerang Bukit Kepung yang diketuai oleh Gepong Pacina tu. Dan bila baca dia kata stop. Kamu baca pula transkrip yang dibuat oleh pihak polis yang diserah kepada pihak Jabatan Peguam Negara. Pendakwa, bacalah. Ada tak perkataan komunis Muhammad Sabu sebut? Tak ada. Kamu buat laporan bahawa Muhammad Sabu memfitnah polis karena Muhammad Sabu dituduh menyokong komunis. Sedangkan dalam ucapan Muhammad Sabu tak ada langsung perkataan komunis. Sekarang kamu didapati memfitnah Muhammad Sabu, bukan Muhammad Sabu memfitnah polis. Setuju atau tidak? Setuju. Kami dalam tu terpinga-pinga. Peguam kita kata relax, duduk. Saya nak ulang soalan. Hakim pun kata relax, jawab elok-elok. Sekali lagi, peguam kita soal. Kamu buat laporan mengatakan Muhammad Sabu menghina polis. Sedangkan tidak ada perkataan yang kamu buat laporan itu dalam ucapan Muhammad Sabu. Setuju atau tidak? Setuju. Sekarang kamulah yang memfitnah Muhammad Sabu, bukan Muhammad Sabu memfitnah polis. Kamu setuju atau tidak? Setuju. Sekarang saya boleh dakwa kamu karena memfitnah Muhammad Sabu. Ayo, tarik baliklah Tuan Hakim. Saya sudah salah. Tarik baliklah. He's my brother. Dia angkat tangan itu pada saya. You are my brother. Aku nak marah orang tua. Kemudian hadirin sekalian, lepas itu dia kata sambung. Dia tanya, peguam kita tanya, Bukit Kepung di mana? Selangor. Lagi Kepung. Peguam kita kata, tu Kepung. Mana duduk pun tak apalah. Kemudian mahkamah berehat sekejap, 10 minit. Sebab kita nampak sambung 10 minit. Peguam kita tanya lagi, kamu kata ucapan Muhammad Sabu menyokong komunis dan menghina polis, juga menghina yang di Pertuan Agong. Betul? Betul? Kata. Bila berlaku peristiwa Bukit Kepung? Tahun 50. Tahun 50 Melayu telah merdeka atau belum? Belum. Waktu itu ada atau tidak yang Pertuan Agong? Tak ada. Bagaimana kamu tuduh Muhammad Sabu hina yang Pertuan Agong? Yang Pertuan Agong belum ada. Ayo, Tuan Hakim. Tarik baliklah ini ke. He's my brother. Hadirin sekalian, walaupun kita ada hak untuk saman saksi itu yang membuat fitnah, besoknya saya buat sidang akhbar bersama dengan Ketua Menteri Pulau Pinang. Saya mengatakan saya tidak akan saman fitnah terhadap polis Biban Nazin itu karena dia berulang kali minta maaf dalam mahkamah, maka saya maafkan beliau. Sebaliknya
supaya polis dan tentera benci kepada kita. Lebih 1000 laporan polis dibuat terhadap saya. Tiba-tiba dalam keadaan mereka main isu perkauman ini, seperti seboleh Datuk Mustafa tadi, orang nomor 3 3-star General Polis menyertai PAS. Dan banyak lagi anak buahnya sekarang. Malam dia istihar jadi ahli PAS. Ratusan anggota polis datang yang telah pencen atau yang sedang bertugas. Sekarang saya pergi kemana pun, terutama di airport, polis mengangkat 2000 jari, kita bersamamu. Artinya fitnah mereka tak makan, betul ke tak? Mereka nak bekas tentera juga benci kita. Sekarang ahli kerabat, Badan Kebajikan bekas tentera yang bersama dengan Pakatan Rakyat, 2 hari lepas saya jumpa dengan Colonel Nazari. Sudah berapa ahli? Ahlinya sudah 34.000 orang. Menjelang pilihan raya kita mau ahlinya lebih kurang 50.000 orang ahli kerabat. Kalau begini keadaan bekas tentera, bekas polis semua bersama dengan kita, jatuh atau tidak UMNO Barisan Nasional? Sebab itu mereka mau apa? Saya cari pengemandu teksi, saya cari anak muda, saya bawa K-pop, menari sampai menteri yang jaga agama tenganga kalau kumbang masuk pun tak sedap. Awak nak dia angkat keluar dalam itu. Kalau aku pun tenganga. Hadirin yang dihormati sekalian, kita yakin Perdana Menteri juga akibat dia cari tarikh pilihan raya tak jumpa di samping hal dalam negeri, tetapi sangkutan juga dengan isu Skopin yang akan sedang dibicarakan di Mahkamah Perancis, betul ke tidak? Sudah terang dijelaskan. Saya minggu lepas bersama dengan seorang hadir dalam majlis makan malam Kutip Derma untuk membiayai kes di Perancis. Didedahkan berbagai-bagai perkara yang maklumat baru yang kita terima. Di antaranya ada surat hitam putih Najib Tun Razak Menteri Pertahanan minta 1.000 juta dolar Amerika. Waktu itu 3.500 juta kepada syarikat pembuat kapal DSCN untuk diberi kepada Sri Mekar Sedia Berhad yang dipimpin oleh Razak Baginda. Kemungkinan besar harus sekalian Najib akan dipanggil untuk di Mahkamah Perancis ini. Hamba kata bagus, aku ketak. Sebab Perdana Menteri kita nak kena hukum, aku tak mau. Dia Perdana Menteriku. Hadirin sekalian, kapal ini dijual di Pakistan. Di Pakistan 14 orang jurutera kapal ini dibunuh, dituduh Al-Qaeda ataupun teroris yang membunuh. Sekarang sedang dibicarakan kemungkinan bukan buah teroris, ada golongan yang membunuh engineer. Tentu yang ini cukup cantik. Kenapa hamba bunuh? Kalau tak mau beri kat kami. Aku ada, you Haidar ada. Kenapa bunuh juru bahasa ini? Siapa bunuh hal tentu ya? Tidak, ninja. Ninja total. Tutup muka semua sampai kita tak tahu siapa. Polis inspektor dan kopral. Tentu tuan-tuan rakyat Malaysia kena tanya, adakah kerja polis bunuh orang? Adakah kerja mereka begitu? Saya balik polis mana yang saya tak naik? Lepas ceramah, dulunya diangkut ke balai. Lepas ceramah, angkut ke balai. Saya telefon isteri saya pukul 2 pagi, kat rumah dah tahu dah. Bila telefon 2 pagi, abang duduk kat mana? Esok pagi balik ya.